Ulaika humul muflihun. Amma ba'd. Sahibul fadilah Tuan Imam, surah saf kepimpinan surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan lagi usia kita sehingga dah dapat duduk pada hari-hari yang sangat berkat. 2-3 hari lagi kita akan menyambut Idul Adha. Siapa-siapa yang dapat duduk pada 10 hari pertama Zulhijjah, hari-hari yang sangat dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Sepakat ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan demi waktu fajar itu ialah waktu fajar 1 Zulhijjah, dan 10 malam itu 10 malam pertama daripada Zulhijjah. Kerana itulah Ibnu Qudamah dalam kitab dia Mughni Al-Muhtaj mengatakan apabila naiknya matahari 1 Zulhijjah, maka boleh dah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebenar takbir ini sambung menyambung. Zaman sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, masuk pasal takbir, Allahu Akbar. Jumpa sahabat takbir, Allahu Akbar. 10 hari pertama ni, syiar tu nampak. Subhanallah. Hebat dah hebatnya. Masuk pasal sambung menyambung. Hak ujung nu sambung Allahu Akbar, hak ni sambung Allahu Akbar, hak nu sambung Allahu Akbar. Besarnya pada pandangan mereka 10 Zulhijjah ni. Kemuncaknya pasal ada satu hari yang dipanggil Yaumul Arafah. Siapa pekat disebut dalam Sahih Muslim, siapa-siapa yang berpuasa satu hari, Allahu Akbar, diampunkan dosa hak tahun lepas dan yang akan datang. Allahu Rabbi. Besarnya, hebatnya, special offer daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak ada hati perut, hati pedas tak ada, dak dia apa? Marilah Ramadan ke, Muharram ke, Zulqa'dah ke, Zulhijjah ke, tak ada, sama je dia. Betul sungguhlah Allah sebut dalam surah Al-Anfal, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina ya'qilun. Allah, sesungguhnya hak yang melata atas bumi ni, dabah, jamak dia dawab. Allah kata inna syarrad dawab, hak melata atas muka bumi ni, dabah ni binatang sebenarnya, tapi manusia pun masuk juga. Pasal mengikut kaedah ilmu mantik, al-insan al-hayawanun natiq, binatang yang boleh bercakap. Dia usah berasa hati lah. Kalau orang kata kita binatang, usah berasa hati. Pasal kita ni manusia ialah binatang yang boleh bercakap. Dan Allah gazet dalam Al-Quran, sejahat-jahat yang melata atas muka bumi ni hak dak sedar ke diri. Hak dak sedar ke diri itu ialah 3 benda sifat pada diri dia. Yang pertamanya as-sum, yang kedua al-bukm, yang ketiga alladzina la ya'qilun, pekak, bisu, dan tidak boleh gunakan akal untuk berfikir. Allah Rabbi. Cuba kita renung sungguh-sungguh. Pasal itulah mula-mula sekali apabila diberi wahyu oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu hari disebut oleh Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni hebat disusun hadis dia tu. Bab yang pertama, kitab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kitab Bad'il Wahyi. Dia pelik sikit, Bukhari disusun tajuk-tajuk dalam kitab sahih dia. Dia susun yang pertama je ialah cara mana awal-awal wahyu turun ke Nabi melalui mimpi. Mimpinya mari ada satu cahaya singgah ke tubuh Nabi. Bangun pagi esok, ni tengok hebat dah hebatnya. Fahubbiba alaihil khala, kaedah dia. Hubbiba atau wazan majhul, bukan habbaba. Hubbiba. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberi perasaan kepada Nabi supaya Nabi ni mari rasa nak mengasingkan perasaan Nabi, tubuh Nabi daripada masyarakat yang sangat dahsyat ketika itu.
Maka Nabi pun khabar bukit, naik Gua Hira. Gua Hira, tuan-tuan bacalah kitab-kitab hadis, mana pun Nabi duduk di Gua Hira tu, Nabi buat apa? Yatahannas. Wa fi riwayat yata'abbad. Ulama-ulama dicerah. Apa maksud yatahannas, apa maksud yata'abbad? Dua kali disebut. Di antara Ibn Hajar sebut, yang pertamanya ialah as-salah, yang keduanya at-tafakkur. Yang pertama Nabi duduk di atas Gua Hira tu, Nabi sembahyang. Sembahyang guana pula. Sedangkan solat diwajibkan oleh Allah setahun 6 bulan sebelum Nabi hijrah. Diisrakan oleh Allah Ta'ala dan di Mi'rajkan setahun 6 bulan sebelum hijrah. Dah mula-mula khabar bukit Gua Hira tu sembahyang. Sembahyang apa? Pasal itulah kita baca sejarah, Nabi diisrakan oleh Allah. Nabi turunkan di Baitul Laham, sembahyang 2 rakaat. Turun di Taibah, sembahyang 2 rakaat. Disebut sembahyang apa? Rupa-rupanya sembahyang mengikut saki-baki ad-din, agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang keduanya ialah at-tafakkur, fikir, renung. Pasal itulah kita baca dalam kitab Sahih Muslim, Ashabus Sittah pun ada sebut, di antara Nabi bila bangun waktu pagi, ada kalanya kata Ummu Aiman radhiyallahu anha, isteri Nabi, kata Ummu Aiman, satu hari ketika Nabi duduk di rumah aku, Nabi bangun pagi, Nabi dok semayang, dok ambil air semayang Nabi. Ada kala tu Ambo tengok sendiri, kata Ummu Aiman. Nabi keluar, Nabi tengok bulan, Nabi tengok bintang, Nabi tengok langit semua. Lepas tu Nabi masuk semula, tidur, baring semula, kata Ummu Aiman. Lepas tu Nabi bangun pula, barulah ambil air semayang, baru solat sunat. Ada versi ni. Ada juga hadis lain kata Nabi bangun terus jemur ambil air semayang. Ada juga. Ada juga hadis lain kata Nabi bangun, Nabi pergi kubur, tak semayang lagi, pergi kubur. Ada juga. Maka banyak versi hadis. Itu kita perlu tengok apa hak Nabi nak buat sebenarnya. Ialah nak menggalakkan kepada umat dia supaya fikir, renung. Apa benda kena fikir? Apa benda kena fikir? Fikir tepat hak kita duduk sekarang ni. Pasal takut-takut kita disihir. Kata Malik bin Dinar, aku bimbang manusia hak duduk di atas muka bumi ni kena sihir, bukan yang memisahkan di antara suami dan isteri, tetapi sihir yang boleh memisahkan di antara hamba dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang paling aku bimbang, kata Malik bin Dinar. Sihir apa? Sihir yang disebut Nabi pun, oleh Nabi dulu dah, iaitulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sihir dunia. Dunia ni menyihir kita, kata Malik bin Dinar, menyebabkan kita dah nak fikir kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada ilmu pun semambu lagi. Ya lah, dak reti pun, wak reti sudah lah. Semambu, masuk dia huyuh hayang lagi, dak tetap penderiang lagi. Orang yang ada ilmu, Allah Subhanahu sebut dalam surah An-Nisa. Amba yakin semua baca belaka dah surah An-Nisa. Sebelum akad nikah, surah An-Nisa, surah An-Nur. Bagi orang lelaki memang kena baca. Aisyah khabar, Nabi pesan kepada Aisyah khabar pada orang lelaki, supaya belajar 2 surah ni, supaya mengajar pada isteri dia. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana orang yang ada ilmu pun boleh lagi percaya kepada at-taghut wal jibt. Pasal apa ni? Cuba tengok dalam kisah Bani Nadir. Bani Nadir ni orang kabilah daripada Yahudi. Yahudi ni orang ahli kitab yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Wa faddalna al-alamin. Sampai mereka Allah gazet dan Quran, Allah lebihkan Bani Israel ni, masa zaman dia tu seluruh manusia yang ada atas muka bumi ni, dia yang terbaik. Subhanallah. Pasal apa? Di antaranya diberikan
Nabi Musa ni ada kitab, ada suhuf. Subhanallah. Dua-dua kitab ada, suhuf ada. Dan memang orang Bani Israel, hak yang baca kitab Taurat, memang dia reti. Di antara kitab Taurat ni, diberi ada satu bab al-basyarah, ataupun benda isi ataupun berita gembira. Berita gembira bimaji'in nabi. Sorry dah, makhluk bahasa dia dah. Makhluk memanglah tak sempurna. Baik. Nak sebut je bagaimana orang yang bila baca kitab Taurat dia jumpa adanya satu pasal mengatakan benda gembira tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dunia ni. Asal orang Yahudi ni duduk di bumi Palestin, duduk di Baitul Muqaddas, duduk di bumi Syam, duduk di bumi Yaman. Mereka ni pecah sikit-sikit. Apabila dibaca kitab Taurat, di antara je kitab Taurat khabar Nabi akhir zaman, pangkalan dia yang akan dia tampuk pemerintahannya satu tempat yang ada kesan batu terbakar. Subhanallah. Daripada bumi Baitul Muqaddas, dia musafir. Zaman dulu mana ada kapal terbang? Tak ada. Duk jalan dengan unta, duk jalan dengan kuda. Duk musib seluruh jazirah Arab. Daripada pucuk Syam sampai ke Yaman, tak jumpa. Sapalah ditengok di Yathrib. Yathrib ni negara, nama pahlawan jahat. Yathrib ni nama orang. Nama orang hak jahat. Nak bunuh orang, bunuh macam ni, nak tembak, pong, tembak. Mudah sungguh boleh pistol ni. Ambil mana Allah kau sungguh lah. Dok sungguh. Demo saya suka-suka lah. Jadi kena demo pula lagi. Nampak tu? Nak sebut je bagaimana mereka sanggup duduk di tepi Yathrib. Pasal apa? Di tepi Yathrib ni ada kesan batu terbakar. Dia tengok kitab Taurat macam mana batu tu disifatkan oleh Allah Ta'ala, maka dia sanggup berkampung di bumi Yathrib walaupun duduk sebelah pahlawan jahat, orang jahat, orang zalim. Pasal apa? Dengan hasrat bumi tu akan jadi tempat pemerintahan Nabi akhir zaman. Dan mereka harap supaya mereka ni daripada keturunan mereka lah Nabi akhir zaman. Start daripada Ishak sampai lah Nabi Isa, semua rasul daripada keturunan Ishak. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, semua daripada keturunan Ishak. Adapun hak Ismail seorang aja, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dia tak boleh terima tu sebenarnya. Padahal tu hak dah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi kenal Nabi Muhammad lebih kenal daripada anak dia sendiri. Pasal digazet dalam kitab Taurat. Tapi oleh kerana sombong punya pasal, belagak punya pasal, akhirnya dia sanggup derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kabilah hak duduk di bumi Yathrib ni, hak tepi tu Nadir, Qainuqa dan Quraizah. Jahatnya Bani Nadir ni, siapa mereka dia merancang nak bunuh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan baca kitab sejarah, ada kitab bab Maghazin Nabi, ada dipanggil Ghazwatu Bani Nadir ataupun Ijla' Bani Nadir. Bagaimana Nabi kepung Bani Nadir ni 19 hari 20 malam. Pasal jahat dia ni, walaupun dah buat MOU, dia khianat MOU, siapa mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diketuai oleh Huyai bin Akhtab An-Nadhari. Walaupun dia tahu barak siwal ain, tengok muka Nabi, tengok keadaan Nabi, tak ada benda yang cacat. Tapi sakit hati pasal Nabi yang merintah bukan daripada bangsa dia. Ni masalah dia sebenarnya. Pasal itulah Huyai bin Akhtab bila dia halau duduk di bumi Khaybar. Pasal itulah dibaca surah Al-Hash. Surah Al-Hash itu bukan maksudnya pada mahsyar.
huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr. Li awal hashr ini merujuk kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabat menghalau puak-puak Yahudi, khususnya daripada kabilah Bani Nadir yang cuba nak bunuh Nabi daripada bumi sempadan Madinah. Ini asal dia. Jadi bagaimana Allah Ta'ala gazet dalam surah An-Nisa, bagaimana Huyai bin Akhtab ni sebab apa berlaku perang Ahzab? Sebab apa berlaku perang Ahzab? Pasal tak puas hati. Huyai bin Akhtab tak puas hati. Dia sanggup rasuk, dia sanggup kecek Abu Sufyan di Mekah, supaya jatuh juga kerajaan Muhammad ni. Tak boleh lok Muhammad mentadbir negara Madinah ni. Satu-satu dia akan himpit, menyebabkan orang akan bersama Muhammad. Habislah kepentingan kita. Akhirnya Abu Sufyan setuju. Bagaimana Huyai boleh rasuk, boleh hasuk puak-puak Quraizah, walaupun ketua Bani Qabilah Quraizah, dia takut sangat ke Nabi. Pasal Nabi jenis orang tak khianat pada perjanjian. Tapi akhirnya sentimen kaum, relax lah, mu Yahudi, aku Yahudi, dah setimpang Kalau kita menang, aku menteri 3 mu. Nampak tu? Kata Bani Nadir, ibarat gitu Asal-asal takut, akhir-akhir sekali rebah juga, galak juga. Bersama dengan Huyai pergi kepung Nabi semasa peristiwa perang Ahzab. Ni cerita nak sebut. Sehingga Tuhan sebut, Tuhan turun surah An-Nisa ayat 51, ayat 52. Cuba tuan-tuan tengok. Allah sebut diri, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min alladzina amanu sabila. Allah Ta'ala menempelak perbuatan orang yang ada kitab, orang yang ada ilmu, boleh lagi tolak hadiah Allah Ta'ala ni. Beriman kepada orang kafir dan orang zalim. Allah Rabbi. Berat tak berat Tuhan kabur. Mu tengok dak ada dak orang yang diberi kelebihan oleh Allah dengan kitab, beriman kepada taghut, beriman kepada al-jibt, az-zalim, dan mereka mengatakan orang kafir ni lebih dapat petunjuk daripada orang yang beriman. Subhanallah. Itu kita rasa pelik dah. Kalau orang ada ilmu, tak beramal dengan ilmu dia, tak rasa pelik dah. Tak pelik sikit apa pun. Tuhan gazet dah dalam Quran. Pasal itulah tuan-tuan, bagaimana kita hak duduk pada bulan Zulhijjah ni, mari kita muhasabah. Mari kita muhasabah sungguh-sungguh. Kita ni termasuk dalam golongan yang Tuhan sebut, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Baca surah Ibrahim, baca ayat ni. Allah Ta'ala tanya pada kita, alam tara ila alladhi nabaddalu ni'matallahi kufra. Mu tengok tak wahai Muhammad, ada orang yang menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran. Allah beri nikmat Islam, nikmat iman, dia tukar dengan nikmat ni dengan kekufuran, dengan kejahatan, melakukan kezaliman, melakukan kefasadan di atas muka bumi. Maka tak sedar perbuatan dia tu telah sebenarnya menghalalkan kecelakaan seluruh kaum dia. Allah. Balik baca kat surah Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hak ni semua orang hak surah ni reti belaka dah. Allah Ta'ala turun azab bukan pilih-pilih. Ummu Salamah kabar ke Nabi, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna au wa fi riwayatin wa finna salihun. Adakah Tuhan akan mencelakakan kita, menghina kita, merosakkan kita, sedangkan di sana adanya orang yang buat baik, ataupun perbuatan dosa tu dibuat oleh orang-orang yang safih, yang bodoh, yang tak cerdik? Kata Nabi, na'am, ya. Idza kathwal khabas, apabila kejahatan
itu telah menjadi majoriti. Allah Rabbi, minta maaf lah tuan-tuan. Kita boleh buat culaan lah. Buat culaan. Satu perkampungan ataupun satu taman ada 200 buah uti rumah. Berapa uti rumah yang hak tak mutu mari sejid surah. Boleh buat lalu dah. Berapa uti rumah hak yang betul-betul ikut syariat Allah Ta'ala dari sudut pakaian dia, dari sudut kehidupan dia. Tengok molek. Berapa ramai hak cabur perintah kuasa Allah Subhanahu Ta'ala. Pasal itulah tuan-tuan, pada malam ni sebagai mukadimah, nak suruh minta tuan-tuan baik hak cakap, baik hak dengar, mari kita renung. Satu benda, semua ibadat yang diwajibkan oleh Allah, di antara Allah Ta'ala perintah tu ialah, pasal apa kita sembahyang? Pasal Allah perintah, betul dah. Pasal apa kita puasa? Pasal Allah perintah. Pasal apa kita pergi haji? Walaupun hari piti, pasal Tuhan perintah. Ada masalah. Betul. Tapi tuan-tuan, di sebalik pensyariatan itu sebenarnya ada satu benda yang Allah nak. Di antaranya ialah Allah nak supaya orang Islam ni ada asalah. Biar ada keaslian dia. Pasal itulah Islam, dia tak pandang timur, tak pandang ke barat. Pasal dia boleh berdiri sendiri. Pasal Islam ni daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan marah dasar pandang ke timur, faham molek ni. Benda hak baik ada masalah apa? Boleh kita ambil, ada masalah. Ada masalah. Nampak tu? Tapi nak sebutnya Islam ni dia ada keaslian dia sendiri. Pasal apa? Pasal Islam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan tengok molek. Allah Ta'ala suruh Nabi beri perintah ke Nabi supaya solat. Pasal apa? Pasal apa suruh solat? Pasal Nabi mari detik semasa esok Mi'raj tu, Nabi tengok dalam lapisan langit ni malaikat-malaikat yang taat pada Allah. Ada hak takbir Allahu Akbar. Kata Jibril, ni takbir sebab kiamat ni Muhammad tak berhenti ni. Ada hak tasbih subhanallah sampai kiamat ni Muhammad tak berhenti ni. Kalau mudah masuk dalam lapisan langit ni, tak berhenti pun ni. Tak kabarnya. Ada hak sujud sampai kiamat, hak rokok sampai kiamat, ada hak tahlil sampai kiamat. Allah kata Nabi, alangkah baiknya Tuhan hadiahkan segala ibadat malaikat ni kepada umat aku. Subhanallah. Tu orang yang solat ni ada nilai kemalaikatan. Pasal itulah Allah gazet dalam Quran, inna solat tatanha al fahsya'i wal munkar. Orang sembahyang boleh elok diri daripada fahsyak, buat benda jahat dan benda munkar. Pasal apa dia dinilai malaikat? Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahu ma yaf'alun ma yu'marun. Tapi tuan-tuan kena ingat, sembahyang hak diwajibkan oleh Allah ke Nabi ni pada mula-mulanya menghadap Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Ingat molek. Nabi sampai di Madinah, ni puak-puak Yahudi wak nganyi ke Nabi. Faham tak wak nganyi? Wak main-main. Sama je Muhammad dengan kita pun. Tengok sembahyang pun ngadak ke Baitul Muqaddas juga. Ada benda beza. Allah, pedihnya hulu hati Nabi. Pedih tu. Pedih. Pasal apa? Pasal semua orang Madinah duk sambut Nabi. Tiba-tiba mari fitnah daripada puak-puak Yahudi. Tak ada benda apa pun Muhammad sama je lah kita, kata dia. Sama je tengok ngadak Baitul Muqaddas belaka. Sampai tahun kedua Hijrah bulan Sya'ban. Tengah-tengah sembahyang Allah turun ayat, qad nara taqalluba wajhika bis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tengah-tengah sembahyang Nabi ubah posisi kiblat kepada Masjid Haram. Allah galak je Nabi. Pasal apa? Telah membeza tara di antara orang Islam, umat Nabi dengan orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala. Nampak? Makna biar ada beza. Biar ada beza sembahyang Nabi dengan sembahyang orang lain. Ni macam juga puasa. Nabi sampai Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa dah. Puasa dah. Puasa bulan Muharram 10, Yaumul Ashura.
Nabi tanya pok Yahudi, "Madza bikum? Apa mu puasa hari ni?" Pasal apa? Sepenuh apa? Kata pok Yahudi, kami puasa ni pasal apa? Lil ihtifal. Untuk sambut bagaimana Nabi Musa bebas daripada dikejar oleh Fir'aun. Dan Fir'aun dibunuh oleh Allah dalam lautan. Kami rasa suka sangat, kata dia. Kami puasa. Oh, kalau gitu nahnu ahaqqu minkum. Kami lebih layak lagi nak puasa. Nak mana kamu? Kata Nabi. Kalau aku sempat terdepan, aku suruh umat aku puasa hari Tasu'a wa Ashura. 9 hari bulan dan 10 hari bulan puasa. Supaya beza daripada orang Yahudi. Subhanallah. Nampak tak tuan-tuan? Pasal tu bila turun ayat hak kewajipan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ni Nabi mari perasaan dok sedap hati juga. Dok sedap hati sebenarnya. Pasal kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi Nabi tak zahir, tapi yang pedih dalam hati sanu bagi Nabi hak dalam tu nyemari perasaan. Pasal umat dulu puasa dah. Puasa dah. Yahudi ada puasa dia, Kristian ada puasa dia. Pasal Tuhan sebut kama kutiba alladzina min qablikum. Sama je. Mari dalam sanubari hati Nabi, mari ya Allah tolonglah tunjuk pada aku, kepada umat aku, puasa yang membezakan di antara puak-puak ni. Puak-puak Yahudi, puak Kristian dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri ilham kepada Nabi, beri wahyu. Dan Nabi kabar kepada umat dia, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Rupa-rupanya sahur ni pembeza puasa dengan orang dulu. Pasal tu kita kena puasa, kena sahur. Sahur tu bukan nak suruh makan je sebenarnya. Kita makan lah. Kalau bini tak gerak, Allah, belebek pak karung. Mu duduk rumah je, aku kerja lelah, mu tak gerak, aku sahur. Pasal kesilapan kita, dia tengok sahur, makan, silap sah. Sebenarnya sahur ni, di antara hak paling kita kena rasa, nak tunjuk beza. Puasa dengan puasa orang dulu. Subhanallah. Pasal puasa Yahudi, puasa Kristian, tak ada sahur. Subhanallah. Makna puasa yang diwajibkan oleh Allah, biar ada beza dengan orang dulu. Macam tu juga pensyariatan haji. Pensyariatan haji. Siapa perekat Nabi kabar. Masa Nabi buat haji. Khuzu anni manasikakum. Dalam hadis haji wada'. Khutbah haji wada'. Kalau comel lah. Comelnya hari Isnin ni pakat mari belakang gelecir matahari. Kalau duduk di kampung lah. Haji makna alik tau. Duduk alik kupu. Wak hari wukuf sini. Ke wukuf mana? Ke wukuf Maidin kau? Ada lah. Dok sungguh hari Isnin lepas gelecir matahari. Dok seorang wukuf kat lain. Wukuf seorang ni. Panggil ustaz seorang. Haji makna apa boleh? Dok khutbah. Kabar khutbah haji wada'. Haji wada' ni, khutbah Nabi SAW tu sinopsis ajaran Islam. Cukup comel. Dan ampu tersentuh sangat di antara hak Nabi kabar dalam haji wada' ni. Khutbah dia je. Hak yang menyebabkan hak Nabi berkhutbah di hadapan hampir 115,000 sahabat, majoriti mengalirkan air mata. Majoriti mengalir air mata. Mu dengar molek khuzu andi. Mu ambil molek cara aku buat haji ni. Supaya beza di antara cara buat haji puak-puak jahiliah tu. Mu ambil molek la'alli la'alqakum ba'da ami haza wa fi makanikum haza wa fi syahrikum haza. Mu ambil molek, mudah-mudahan aku tak jumpa dah. Kamu tahu depan tempat ni pada bulan ni. Allah sahabat nyerti. Ni hubungan hati, hubungan ruh yang ada pada sahabat dengan Nabi SAW. Menangis sahabat. Sahabat kata ini ucapan menandakan Nabi akan tinggal buat selama-lamanya. Betul sungguh. Betul sungguh. Lepas Nabi buat haji di 8 bulan, Nabi wafat. Tinggalkan dunia buat selama-lamanya. Jadi orang hak pergi haji tau. Tak tahu lah reti bahasa ke tak. Hak pergi haji itu, bila dia melangkah keluar rumah, putuskan hubungan dengan dunia sepatutnya.
Ni duduk telefon sama. Mana kambing, biri mana? Telefon sama. Mana bisnes, beres. Okey, alright, okey. Allahu Akbar. Putuskan sekejap. Putus hubungan dunia. Pasal apa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak tahulah. Nabi suruh ambil cara buat haji Nabi. Nabi kata, orang yang pakaikan ihram tak adalah ibadat sunat. Hak yang zikir lebih hebat daripada talbiyah. Banyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tuan-tuan tengok buat sejarah talbiyah ni. Pasal apa panggil labbaika? Pasal ada orang panggil. Nabi tu mengajar gini, Nabi panggil, ya Abu Bakar, labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Sahabat, cara sahabat sahur bila Nabi panggil nama dia. Labbaika ya Rasulullah wa sa'adaika, mudah-mudahan kamu bahagia wahai Rasulullah. Ni cara sahabat. Kita ya gitu je kalau ustaz panggil. Tak jadi kita, tak jadi. Ia kena tiru orang Arab juga. Pasal bentuk doa. Labbaika wa sa'adaika. Nampak tak bila panggil? Tu dia. Jadi bagaimana labbaika itu Allah panggil kita. Patut orang di Mekah tu dia panggil Dhuyufur Rahman. Dhuyufur Rahman. Siapa pekat Nabi start daripada Arafah, talbiyah dak berhenti-henti. Siapa pergi ke Muzdalifah, siapa nak pergi melontar 10 hari bulan Zulhijjah pada hari raya tu, lalu ikut Wadi Muhassir, lepas tu siapa sempadan Jamarah, Nabi berhenti talbiyah. Berhenti talbiyah. Berhenti talbiyah pasal apa? Nak fokuskan. Nak fokus, nak melontar pula ni. Dia ada bacaan suku. Bismillah Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa hizbih. Nabi ajari Bismillah dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Wahai Tuhan, ni rejaman aku untuk syaitan dan puak-puak syaitan. Allahu Rabbi. Oh, kasar tu. Kasar. Rejang syaitan dan puak-puak syaitan. Kalau rejang syaitan je, bertahan juga. Rupa-rupa ada puak-puak syaitan juga. Ni masalah dia. Ni masalah dia. Cabut tuan-tuan gicik, tanyalah mana-mana ustaz, tok guru kali mana pun, apa maksud puak-puak syaitan tu. Amun tak masyarah lah malam ni. Biar dia pergi cari, jumpa ustaz lain. Dah puak syaitan tu puak mana? Allah sebut dalam Quran, Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Dua tu je. Puak Allah, puak syaitan. Subhanallah. Dua tu je. Dah tengok kita. Puak syaitan tu guana. Puak Allah tu guana. Tengok Subhanallah. Balik baca surah Al-Mumtahanah. Ada tu sebut situ. Balik baca surah Al-Mujadalah. Baik, tuan-tuan mati Allah. Allah Subhanahu Taala mewajibkan supaya haji. Di antaranya nak betul cara manasik. Biar tak buat macam puak jahiliah. Jahiliah dia buat haji, ada asal-Allah. Siang hari orang lelaki tawaf tanya pula. Rapuan duk itah. Malam hari orang puang tawaf tanya pula. Orang lelaki pula itah. Ini sama jahiliah. Jadi Allah Ta'ala nak suruh biar beza orang Islam dengan orang jahiliah. Zaman dulu bila tawaf Sa'id cukup habis haji. Tak ada Arafah, tak ada Muzdalifah, tak ada Mina, tak ada. Ada dulu. Jadi nak kabarnya ibadat haji pun nak kabarnya nak beza di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Allah Rabbi. Begitu juga lah ibadat korban. Ibadat korban ni nak beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang dulu dia korban juga. Ambil unta, ambil lembu, ambil kubak, ambil kambing, ambil biri. Dia sembelih tak ada darah. Tak ada darah. Semua daging-daging dicapok pada pasir. Tak makan walaupun sebuku. Tak. Tak makan walaupun sebuku. Pasal dia nak darah. Darah tu dia ambil lama di Kaabah. Pasal apa? Litaqarrub. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Tengok pala tok orang dulu. Dia boleh mikir lagu tu. Darah
dia boleh lama ke Kaabah. Dia sembelih kambing, dia sembelih unta, dia terhuk buah saja je kat daging. Subhanallah. Lepas tu khabar hak kita buat ni, disunatkan. Nabi suruh Aisyah tengok darah hak yang mengalir tu. Lepas tu suruh makan juga daripada daging hak kita sembelih ni. Pasal apa? Nak beza di antara orang jahiliah dulu. Kalau habis-habis dak pun ada setengah pendapat mazhab Syafi'i kata 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 untuk kita makan hak orang khabar, 1/3 untuk beri waris warak walaupun dah kaya. Ni faham molek. Waris warak, pak dara, pak sepupu kita ambil bagai khabar kita tu, kita beri ke dia. Kita beri ke dia. Pasal apa? Suruh rasa berkat daripada ibadat korban. Tapi masalah orang kaya ni juga benar. Ambah kadang-kadang sakit kepala kok main orang kaya ni. Kita beri sikit lah, dah sikit lah, dah khabar kan sikit dah kan main 4 kilo ke dia seorang. Sikit lah, makna disunatkan beri kepada dia tu cukup sekali masak makan belaka sekeluarga. Disunat macam tu. Contoh Haji Makna ni bini pak contohnya. Dah anak 20 orang contohnya. Kita beri 2 buku marah dia. Berebut dia. Nak khabar tengok penghuni rumah tu berapa orang. 10 orang. Beri lah. Hak padang untuk masak sekali semua boleh makan belaka. Kalau begitu. Hak ni hak lebih afdal. Kalau orang kaya waris-waris kita pun kita kena beri juga supaya ambil berkat. Biarlah didoakan pun daging lembu Malaysia ni, pasal lembu Malaysia ni bodoh. Dia beli lembu Australia, beli lembu Perancis, dia makan daging kejap. Dah dia orang kaya. Alat rumah dia, imported pula ke? Mana ambil Malaysia? Komang Malaysia. Pasu bunga daripada Itali. Jang, hak harga RM1, bahan RM3,000. Yang ambil daripada Perancis tu. Dah ambil Malaysia. Mana komang Malaysia? Apa kita wait lagi khabar dia. Minta maaf lah. Kita dah ambil, kita dah akan daging-daging ni. Hak Malaysia tu dia. Kalau ada ucapan gitu ambil pelepohnya bahan tak perlu. Biar dia kaya pun. Nampak? Apa benda ni? Ni daging khabar, daging berkat. Ni ambil Mu tak makan pun ambil pergi ke orang lain. Subhanallah. 1/3 beri pada fakir miskin. Habis-habis dak ada sebahagian ulama sebutnya makan sikit, ambil sikit untuk masak hak semua sedekah belaka. Lagilah fakir miskin. Nak sebut je. Pasal nak beza di antara orang jahiliah. Subhanallah. Khabar kita buat tu. Pasal itulah Allah Ta'ala buat ibadat haji. Ibadat khabar hak di Mekah tu. Nak bezakan dengan orang bukan Islam dan orang jahiliah. Orang jahiliah tawaf dulu. Dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah kat sejarah Mekah ni. Kaabah tu yang mula-mula letak patung tu patung Hubal. Patung Hubal yang diambil daripada jazirah dekat dengan laut. Dekat laut dia ambil batu besar, batu gak dia ukir dia letak dekat Kaabah, dia gantung. Dia tawaf. Dia boleh puak-puak jahiliah ni mikir. Allah, kita tak rasa ke kita buat zalim ke Tuhan kita ni? Kita nikah mula-mula ada bini ada anak, Tuhan kita serang je cakap kata dia. Dia boleh mikir lagu tu. Lah dia ukir patung pula, dia tak depek belah Tuhan hak besar ubah ni. Perut itu kata, mu ada bini dah Tuhan kata dia. Perut tawah pula, tawah dak pok jalan Tuhan kita ni mandu kata dia. Dia boleh mikir. Lepas tu dia buat patung, dia gantung pula. Ni anak lelaki, ni anak perempuan, ni anak jahat, ni anak baik, ni anak siang, ni anak malam. Siapa perekat 360 patung duk gantung. La ilaha illallah. Nampak tak rosaknya akidah orang dulu. Jadi Allah tak nak suruh tawah. Pasal apa syariat tawah ni duduk pusing belah kiri? Pasal apa? Start Hajarul Aswad, duduk belah kiri pusing. Padahal bacalah mana-mana kitab hadis. Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi pun sebut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi ni suka menganan. Faham menganan?
Ngakui menganan tu. Menganan. Menganan ni kalau ada kiri kanan, Nabi suka buat belah kanan. Itu maksud dia. Dia pasal apa hak kawah ni start belah kiri? Apa tak? Cuba kena sikit. Apa benda yang Tuhan nak? Rupa-rupa je bila kita kaji, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita mari memikir. Mari mikir bahawa saja tempat yang paling dekat Baitullah dengan hati manusia ialah sebelah kiri. Supaya hati kita ni hampir rumah Allah Ta'ala, biar dia bergantung harap dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Tu sebahagian ulama' sebut. Tak ada lah hadis. Tapi ulama' hak diberi kejernihan akal oleh Allah boleh fikir hak ni. Dan kita boleh percaya, tak percaya pada asal tak dasar. Tapi nak sebut je bagaimana hati ni kena dekat dengan rumah Allah. Kena gantung semua pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna pensyariatan hak ibadat yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi, di antara selain kita ikut perintah Allah, ialah nak membezakan kita dengan orang jahiliah dan orang bukan Islam. Pasal itulah puan tu daripada awal di Mekah sampai di Madinah, sebelum turunnya surah An-Nur dan surah Ahzab, semua pala calak belaka. Calak belaka. Aisyah sendiri, isteri Nabi pun tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Tapi oleh kerana di Madinah ni, orang yang dihormatinya ialah pelacur. Minta maaf. Bukan nak cakap uduh tak. Tapi disebut. So, kalau tuan-tuan nak tengok, baca kitab tafsir yang ditulis Dr. Muhammad Al-Farmawi ketika mentafsir Surah Nur, cukup hebat. Dia bawa pada sejarah Madinah ni. Masa Nabi sampai Madinah, orang yang paling dihormati oleh masyarakat Madinah masa tu ialah orang yang jual tubuh dia. Pelacur lah. Sampai pekat sahabat Nabi hak selas pinggang tu, 83 orang tu, hak yang pergi berhijrah tu, sampai pekat pergi besit depan Nabi. Rasulullah, a'zin lana, tolonglah beri izin kami nak nikah dengan pelacur di Rasulullah. Pasal apa pelacur ni banyak betis. Bila kita nikah dengan dia, so mikir bab betis lah. Kita buat ibadat sudahlah Rasulullah, kata sahabat. Senyum Nabi, Allahmu, ada juga kepala otak lagu tu. Ada juga mikir lagu tu mu deh. Allahu Akbar. Nabi kata, antumul yaum khairum min hunna. Mu hari ni pitih dok skepen pun lebih baik daripada mereka yang jual tubuh tu. Subhanallah. Makna miskin tak apa, tapi jangan sesak dari sudut kehidupan. Tak sebut je. Ni yang Nabi nak ajar kita. Pasal tu hak paling Nabi takut ialah umat dia sesak. Tak takut miskin. Tak takut miskin. Yang takut je umat dia sesak. Pasal itulah bila turunnya surah An-Nur, turunnya surah Ahzab, masa tu Nabi dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman berlari balik rumah. Sayyidina Osman ni ialah natu Nabi. Dia jumpa dengan Aisyah, tengah duduk bilik rumah, duduk cakap dengan puan-puan lain. Kata Sayyidina Osman, "Mak, turun dah ayat suruh pakai tudung." Aisyah dok cakap banyak. Ada setengah pendapat kata dia siap terus kali lepas dia pok tudung lalu dok kabarnya. Tak ada banyak soal. Allah Rabbi. Tak ada banyak soal. Pasal apa sahabat itu? Itu yang disebut sifat dia. Mereka ni bila Allah turun tak ada cakap banyak. Tak ada. Tak tanya dah bila. Kat mana? Betul ke tak mu ni? Tak tanya dah. Bila Osman kabar je mak. Allah wajib dah pakai tudung. Tudung. Kecuali hak yang zahir sahaja. Tapak tangan dan kaki. Hak lain wajib kelubung belaka. Ambil kelubung lalu. Pasal apa? Pasal nak suruh mudah kenal orang hak yang jahat dengan orang hak baik. Bila pakai tudung sebagai satu tanda ini orang puang Islam yang baik. Hak dok pakai tudung orang al-baraya, orang hak pelacur dan sebagainya. Maknanya biar ada beza. Dah malam ni renung sungguh tuan-tuan. Minta maaf dah. Jangan mahu hamba, hamba nak tanya je. Agak-agak kita ni ada beza tak dengan orang bukan Islam dari sudut kehidupan dia? Tanya molek.
Dah usah tanya orang. Tanya kita sendiri. Dah usah tunggu malam ni. Lepas keluar je daripada sejid ni, duk nengung kejap, belum start kereta. Betul dok aku ni. Ada beza dok aku dengan orang bukan Islam. Ada beza dok kehidupan aku dengan orang yang bukan Islam. Dia tanya. Lepas itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita bersihkan segala macam benda yang tidak ada kaitan dengan Islam ni, biar sungguh-sungguh. Lepas tu kita, di antara kita tengok orang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Satu contoh kisah lah. Masuk dah waktu tak? Boleh sambung ke tak? Kena balik. Dah, esok cuti dah. Esok cuti siapa nu minggu depan dah. Dah. Hari tasyrik subuh tu. Nombor tu. Tak apa lambat sikit pun. Tapi kalau ada orang ada kerja, dia nak balik pun tak salah. Amba dok arah kalau ada kucing mapuh ke. Nak buat mana? Dia suka pula. Amba duduk dekat Gua Musang 2 bulan bersama orang asli. Mula-mula siapa minggu pertama, Tok Batin ajak dia tahlil rumah dia. Jemput belaka dia, hak baru siapa ni. Pasal kita buat praktikal dulu. 2 bulan duduk kat orang asli. Perak Tok Batin ajak. Betul apa dia jemput tahlil belaka dia, kita pun pergi nyok paisa. Dah lepas tu apa ni dah ustaz baru siapa ni baca doa malam ni kata dia. Lepas tu kita tanyalah, dah lelaki ke perang banyak kata. Dak lelaki perang tak kata dia. Dah siapa mati ya? Kata kucing yang mampu ustaz kata dia. Kucing mampu buat tahlil. Tok Batin nak khabar ya. Allah, gelimang kata rasa. Allahumma rabbi, tahlil kucing mampu. Dah apalah kalau ada kerja tak ada masalah. Dah amat doa Allah suka abu. Tu dia. Baik. Nak sebutnya balik semula. Cuba tengok sejarah Thumamah bin Atal. Thumamah bin Atal. Tengok bila dia faham Islam dan dia nak suruh nampak dia ni beza dengan orang bukan Islam. Tengok Thumamah bin Atal. Thumamah bin Atal ni macam tuan-tuan lah, saudagar besar. Dia ada kilang gandum di bumi Syam. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beri capuk hidayah pada dia, dia jumpa Rasulullah SAW. Dia jumpa Rasulullah aku nak pergi ke Mekah, aku nak khabar ke Mekah yang aku ni dah Islam. Biar mereka tahu aku Islam, biar ada beza dengan orang bukan Islam. Kata Sumamah. Kata Nabi, sabar dulu. Sabar dulu, pasal Mekah tu masih lagi orang bukan Islam duk kuasa. Abu Sufyan duk berkuasa. Walid bin Al-Mughirah duk kuasa. An-Nadhr bin Harith duk berkuasa. Abul Bukhturi, hak kepala pengap belaka ni. Kata Nabi, mu jangan main-main. Nampak tu? Tak Rasulullah. Tak boleh, aku nak kabur, aku Islam. Aku bangga dengan Islam. Kata dia, dia mari zub dia. Kata dia hebat tak hebat. Dia pergi daripada pucuk Madinah, bawa kuda nyuk. Dia khabar atas buka pintu Kaabah. Ni, dia panggil, puak-puak Quraisy. Start pada hari ni aku nak khabar kamu. Aku orang Islam dah. Aku ikut Muhammad. Aku tinggal dah. Hak yang upacara hak karuk. Dulu-dulu. Kata Sumamah bin Atal. Dia mari Abu Sufyan. Kakak ni dok elok gini ni. Pasal dia ni orang kaya. Teknokrat. Pengaruh banyak. Kalau kita lok dia duduk kaca, duduk ceramah lagu ni. Habis seorang-seorang ikut Muhammad. Berat kata. Dia pun bisik pada hak kepala pongoh seorang. Mau ambil batu petong lah dia ni. Tu. Dia ambil batu petong sungguh. Lepau petong. Patah hidup. Berdarah habis ni. Nampak tu? Kata Sumamah, start pada hari ni sebutir biji gandum tak sampai Mekah kata dia. Dia atur SMS lalu. Atau WhatsApp lalu. Kilang di Syam nak kabur. Ibarat dia lah. Mana ada SMS dulu. Dia kabur ke geng dia, stop semua berkalang gandum. Jangan sampai Mekah nak kaburnya. Sakit hati pasal hidung patah ni. Kaburnya. Duk jaju darah ni. Pergi kabur ke Nabi semula nak kabur. Aku kata dah. Kata Nabi. Mu tak dengar.
Tapi nak kabur hebat sahabat tadi tu. Bila boleh hidayah tu, dia mari rasa hebat dengan Islam. Allah Rabbi. Sampai pekat ke petang, berdarah hidung. 2 bulan. 2 bulan, Mekah dah sampai gandum. Asbu Sufyan atau wakil jumpa Rasulullah. Atau jumpa Rasulullah, kabur Rasulullah Muhammad dah kamu nak tengok wai-warahmu hak duduk Mekah kebuluran tadi. Khodoh kalau kena aku tu wai-warah lalu. Masa ambak Nabi Mekah lalu tak ada wai-warah Nah, nampak tak? Ya hambak ke Nabi petang Nabi puak Taif tu Abu Jahal pergi jember ke Taif tu. Kalau mu nampak ya bayar Muhammad petang budak-budak muda. Budak-budak muda pula kalau piti sikit dah benda lah. Raya lalu Nampak? Nabi masuk sepadan je petang. Allah Rabbi. Berdarah kaki Nabi. Ada setengah riwayat Nabi berjalan tu kaki tu. Bila berjalan tu darah mecik. Nak kabarnya. Subhanallah. Sampai pekat Nabi merayu pada Allah Ta'ala. Wa ya rabbal mustad'afin ila man takiluni. Ila aduwin yatajahamuni. Satu doa yang menyebabkan bergegar aras Allah. Bergegar aras Allah. Malaikat tak boleh duduk diam. Takut Tuhan marah pada malaikat. Tiba-tiba terpacok depan Nabi malaikatul jibal wa malaikatul rizq. 2 orang malaikat hok jaga rezeki manusia, hok duk jaga bukit bukau. Duk pacok depan Nabi. Tanya Nabi Muhammad, mu tahu tak kami puak-puak hok duduk atas langit tu, mu tahu tak doa mu tadi tu siapa bergegar, bergoncang arah Tuhan. Mu tahu tak? Kami takut kami dibala, dimurkai oleh Allah. Kabarlah wahai Muhammad. Mu nak suruh kami buat guana puak-puak Taif ni, kabar je. Mu nak suruh aku cabut bukit, empak atas kepala puak-puak ni, biar habis mati belaka. Tak mau. Dan mu nak suruh aku kaat rezeki mereka, biar kemarah mari, biar habis licin hasil mahsul mereka, biar kebuluran belaka. Tak mau. Dia pun nak kenapa Muhammad? Allah, inilah suci je hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi dan Tuhan. Nabi berdoa minta dengan Allah supaya zuriat mereka dapat beriman kepada Allah. Allah Rabbi. Hebatnya Rasulullah. Kita tak boleh buat gitu tak boleh kita. Jika kita selalu ambil ayang je, salah tukar ayang. Allah 7 keturunan tak tegur. Salah ambil ayang je nak kabarnya. Jiran kita salah ikat ayam kita ngabarnya. Allahu akbar. Sekor berapa harga sangat 10 riyal. Habis-habis mahal 50 riyal sekor. Habis-habis mahal lah. Kerana 50 riyal dak tegur 7 keturunan. Allah Rabbi. Nampak tak? Nabi berjiwa besar. Nabi minta hidayah dan benarlah hak Nabi doa tu Tuhan makbul. Masa Nabi buka Mekah, habis butir Taif. Apabila Wahsy hak duduk Taif tengok Abu Sufyan masuk Islam, Hindu masuk Islam, habis Wahsy mari pada puak Taif, ia khabar wahai Muhammad aku pun masuk Islam jugalah kata dia. Pasal mundur napa-napa kita kata dia. Pasal puak-puak takut Nabi balas dendam. Pasal teruk sangat puak-puak ni buat kepada sahabat Nabi. Ada hak kena sula, ada kena seksa, siapa pekat habis licin lemak dan sebagainya. Takutnya Nabi balas dendam. Akhirnya dok masuk Islam. Tapi bila tengok Abu Sufyan masuk, tak ada benda hak yang dibuat oleh Nabi, akhirnya Wahsy isytihar masuk Islam. Ada apa Nabi buat? Habis butik kampung Taif, mari isytihar masuk Islam. Allah Rabbi. Ni hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia tuan-tuan. Pasal itulah bila kita tengok keadaan Sumamah tadi tu. Sumamah tadi tu siapa mereka, dia kabar ke geng dia, jangan atur walaupun sebutir biji gandum. Subhanallah. Siapa mereka Abu Sufyan atau wakil jumpa Rasulullah, dekat nak tengok warah-warah muka bulu Muhammad di Mekah ni. Bukan siapa tu, bukan orang lain tu, warah-warahmu tu kabarnya. Akhir Nabi kata, wahai Sumamah, berilah aturlah gandum lepas tu ke puak-puak Mekah tu. Oleh kerana Nabi je cakap lagu tu, kalau dak atur dah kabarnya. Tapi am nak sebutnya bagaimana Sumamah tadi tu dia walak kepada Islam.
yakin dan sukanya dengan Islam ni, sampai pekat dia berani kabur depan puak musyrikin, orang Quraisy, bahawa dia dah Islam dan dia ada beza dengan orang bukan Islam. Subhanallah. Ni hebat dah hebatnya. Nampak tak? Ini sepatutnya ada pada orang Islam. Patutnya ada. Bila sebut kita orang Islam, Allah, banyak mana Tuhan panggil ya ayyuhallazina amanu. Dalam Quran banyak mana? Cuba cek malam ni. Mudah je ambil hak yang ada tahzib alfazul Quran tu. Cuba cari ya ayyuhallazina amanu, berapa puluh kali Tuhan panggil. Apa benda Tuhan nak pada kita? Cek lah. Pasal di antara nak suruh kita ni ada asalah, adanya keaslian sebagai orang Islam. Tu dia. Hak yang kerja kita kena buat paling mudah malam ni, balik rumah. Balik rumah, cuba tuan-tuan tengok surah Al-Asr. Surah Al-Asri. Mudah je. Balik, hak yang setiap kali lepas apa program, hak yang sebut nama Allah, baik usrah, baik baca Quran, baik tazkirah, kita baca tasbih kafarah dan baca surah Al-Asr. Tuan-tuan, surah Al-Asr di antara Tuhan minta kita supaya kita tidak ada apa-apa sangkutan dengan orang munafik di antaranya. Ini kena faham. Lepas tu balik baca tafsir ni. Baca tafsir ni, Imam Syafi'i rahimahullah menyebut kalau orang baca surah Al-Asr dan dia faham, dia hayati, padang dah 1/3 tu ada dalam Quran hak yang 6,236 ayat tu, padang dah 1/3 daripada je mufaham dengan surah Al-Asr. Macam juga ratus ribu hadis Nabi ni. Imam Bukhari dia ngapa hadis 600,000 hadis Nabi. Semua hadis sahih belaka. Cuma hak sebut dalam Sahih Bukhari ada 6,000 hadis. Imam Muslim ngapa 200,000 hadis. Dalam banyak-banyak hadis ni, ratus ribu hadis ni, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mu ingat 3 hadis ni, sempurnalah tuntutan hadis semua sekali. Hak ratus ribu ni. Cek balik Allahnya tidur pula. Astagfirullah. Inilah bahananya ada akaun. Orang ngajar keluar orang merih tidur. Astagfirullah. Imam Syafi'i kata dalam banyak-banyak hadis Nabi, ratus ribu orang, kalau mengapa 3 hadis dan faham 3 hadis ni cukup dah. Cukup dah. Dan 3 hadis tu Imam Nawawi letak dalam matan arba'in dia. Allah Rabbi. Balik tengok. Yang pertama hadisnya innamal a'malu binniyat. Ni Imam Bukhari ulang 507 kali dalam hadis sahih dia. Innamal a'malu binniyat. Ini tak membahaslah. Suruh ustaz lain baca. Yang keduanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis pendek tapi 1/3 mewakili seluruh hadis-hadis. Allah Rabbi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Selain daripada lepas niat tu, nyemari hadis ni. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kamu faham, kalau kamu beramal dengan hadis ni, 1/3 hadis tu kamu dah beramal nak kabarnya. Subhanallah. Di antara keelokan, kecantikan seorang itu apabila dia tinggal benda-benda yang tak beredah dalam hidup dia. Subhanallah. 1/3 dia boleh. Yang satu laginya hadis innal halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhun katsirun minan nas. Ni hadis ni 1/3 lagi. Maknanya hukum hakam, berkenaan hukum hakam, ada halal, ada haram dan ada benda syubhah. Orang faham 3 hadis ni, dia faham, dia beramal, cukup dah mewakili seluruh hadis yang lain, kata Imam Syafi'i. Macam juga surah Al-Asr, kalau kau faham sungguh dah, padang dah 1/3 Quran tu dia dah genggam dalam diri dia. Subhanallah. Jangan faham saja, jangan baca saja, tengok molek wal asri tu. Pasal apa Allah sebut wal asri? Tak sebut dengan hak lain wa zuhri ke,
wal maghribi ke, wal isya'i ke, was subhi ke. Pasal apa Tuhan sebut wal asr? Yang pertama sekali nak sebutnya ialah orang Arab dulu tabiat dia bela kambing, bela. Dan juga duduk menega. Kebiasaan waktu asar ni lah hak yang paling galik sangat. Faham galik tak? Tak faham sudahlah Galik. Leka. Waktu asar ni hak leka. Pasal apa? Masa itulah nak guk balik kambing. Nak iring balik kambing. Nak simpan, nak tutup akaun negeri sebagainya. Waktu asar tu. Pasal itulah Nabi kata orang hak yang tak boleh nak sembahyang berjemaah asar dan subuh, tandalah hati dia masih ada nifak lagi, masih ada munafik lagi. Wala'iyahzubillah. Mana wal asri, dia Allah perang orang yang ada sifat nifak di antaranya. Batu Tuhan bersumpah wal asri, bukan masuk masa saja. Ni simbolik dia. Allah suruh orang Islam perang orang munafik, sifat-sifat munafik dalam diri dia. Subhanallah. Dan lepas ayat innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita renung sungguh-sungguh, balik rumah baca tafsir fi zilalil Quran. Tuan-tuan, kabur malam ni tafsir fi zilalil Quran mencetak seorang syahid dan seorang sedang menunggu syahid. Allahu Rabbi. Ni hebatnya fi zilalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb dalam penjara. Dia tulis tafsir dengan pengalaman dia. Bukan hanya sekadar teori, bukan. Dia alami sungguh. Pasal itulah dua orang terkesan sungguh-sungguh dengan kitab fi zilalil Quran. Yang pertama, kalau tuan-tuan biasa dengar Dr. Abdullah Azzam. Biasa dengar? Tak dengar sudah. Dr. Abdul Azam, dia boleh PhD pada Azhar. Balik ke Pakistan, masa tu Rusia serang Afghanistan. Dia duduk diam di Pakistan. Dia tinggal bini, tinggal anak pergi ke Afghanistan. Lawan Rusia. Subhanallah. Balik semula. Sebelum dia syahid, dia diamanahkan supaya berkhutbah di masjid yang terbesar di Peshawar, Pakistan. Tapi betul-betul sungguhlah dia berwasiat pada isteri dia. Dia tengok sebelum dia keluar nak pergi khutbah tu, dia tengok bini dia khabar. Tak ada lagi lah dia sebut lagu tu sepanjang umur Dr. Abdullah Azzam ni. Dia tengok bini dia kata minta maaf banyaklah. Mu ni mungkin isteri yang malang. Tak macam isteri orang lain. Boleh manja sama dengan suami, boleh bercakap, boleh duduk sama. Mudah macam orang lain lah. Kesianglah kamu, kata Abdullah Azzam. Lepas tu tengok anak kecil peluk hak 5 tahun, 7 tahun. Dia usak kepala anak dia. Dia kata minta maaf banyaklah anakku. Mudah macam anak orang lain yang duduk boleh manja dengan ayah dia. Ayahmu ada masa untuk sama kamu. Banyak sangat ada, tapi sangat-sangat terbatas. Akhirnya dia pun keluar. Anak dia umur 18 tahun sebagai bodyguard dia, sebagai pemandu dia. Bawa kereta sapa dekat pengarah masjid di Peshawar. Bila mati je pum, meletup. Habis dua-dua orang mati syahid. Rupa-rupanya dia letak bom jangka dah. Subhanallah. Kata sahabat dia, Dr. Abdul Azzam jadi macam tu, yakin kepada janji Allah Subhanahu Taala. Ada anak bini macam kita juga. Tinggal rumah, tinggal bini, tinggal anak. Nak kabarnya. Pasal apa? Kesan daripada baca kitab tafsir fi zilalil Quran. Allah Rabbi. Hebat tuan-tuan. Kalau baca sungguh-sungguh, hayati sungguh-sungguh, fi zilalil Quran ni boleh mencetak manusia yang cinta syahid. Allah Rabbi. Yang keduanya, hak ni keluar daripada mulut dan kita dengar sendiri. Masih hidup lagi. Di Malaysia orang tu. Di Malaysia orang tu. Walaupun dia sudah kena kanser. Siapa pekat kanser tu mungkin mencecah tahap 4. Kanser usus dan ada sebahagian kata kanser tulang.
Tapi walaupun umur dia di mamah 80 tahun lebih, tapi semangat dia untuk berdakwah, untuk bawa manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak berhenti lagi siapa hari ini duduk ceramah dan kuliah. Subhanallah. Tak lain tak bukan Tok Guru Ni Aziz. Allah Rabbi. Kekuatan dia, kata dia, ialah di antara dibaca kitab tafsir fi zilalil Quran. Allah Rabbi. Hebat tuan-tuan. Balik baca tafsir ni, surah Al-Asr. Tak payah. Kalau hak payah nak cari kitab tu, download je, mudah dah ni. Ujung cari je. Tulis tafsir fi zilalil Quran. Perak, tubik lalu. Nak surah kenapa? Download lalu. 5 minit boleh baca lalu. Tapi lepas bahasa Arab Tapi ada versi bahasa Inggeris sekarang ni. Tu dia nak sebut je. Dia sebut bahawasanya hak surah Al-Asri ni nak suruh kita beza di antara dengan orang hak bukan Islam dan sebagainya, orang munafik dan sebagainya. Tuan-tuan kena ada 4 elemen yang dipisahkan dengan 2. 4 tadi tu dijadikan 2. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Al-iman wal amal salih takwinul fardil muslim. Kita orang Islam ni kena beriman dan amal soleh. Ini dia panggil pembinaan pribadi. Pembinaan pribadi. Cari iman. Kekuatan iman. Piling iman dengan amal soleh. Kalau setakat kita beriman dan amal soleh, setakat tu saja, masih lagi belum tentu selamat atau tidak. Lepas tu dia kena ada elemen yang kedua, iaitulah tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini panggil amal jama'i dipanggil. Tapi amal fardi dia kena ada juga bersama masyarakat. Amal jama'i. Tawasaw bil haqq. Kena wasiat mewasiat. Amba tak apa suka kita terjemah pesan memesan. Apa macam rengang je. Tawasaw. Atas perkataan wasa. Maksudnya wasiat. Wasiat ni kalau ayah kita nak mati diwasiat. Mak, Nom, tanah hak ujung kampung tu wika balong dah. Hak ujung dekat dengan sawah tu wika adik bosu. Tak ada siapa boleh lawan pasal wasiat. Wasiat. Di antara wasiat Allah Ta'ala supaya kita ni mewasiat dan pakat mewasiat di antara kita dengan kebenaran. Al-haqq huna bil Islam, dengan Islam dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga supaya sabar. Sabar di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama sabar taat. Sabar taat. Macam tuan-tuan sabar je berjihad. Sabarnya mari belajar. Sabarnya bangun taat pada Allah pada waktu malam. Sabar taat. Yang kedua sabar daripada buat maksiat, al-ma'asi. Sabar daripada buat maksiat. Allah, sedaplah kau curi tau. Sedap kau curi. Sedap curi. Mana lambat jawab. Memang sedap curi. Apa dah sedap ah? Orang tanah pisang nak boleh standar setahun tunggu. Tok baja nak boleh standar pisang. Standar pisang tu setahun. Paling cepat 9 bulan baru boleh standar. Kalau curi semalaman selari boleh. Memang sedap curi. Tapi oleh kerana Tuhan kata tak boleh, haram, tak curi. Tak curi. Berzina sedap tak berzina? Berzina sedap tak? Memang sedap. Biar tak berzina pun, tapi berzina dan nikah serupa je. Serupa apa? Faham molek ni kan ada juga ya kerak masuk aboy esok. Oh berat apa-apa ni jangan main. Sama amu kata amaliyah dia, hubungan lelaki dan perempuan, zina dengan nikah sama je. Nampak tak? Buat lelah cari piti, nak nikah dulu kan? Ambo susah dulu cari piti Lepas tu, dia mari balik masjid tu nak nikah. Allah sakit sungguhlah. Mak ada piti, ayah ada piti. Allah merah-merah cari piti. Nak boleh kira puas seorang. Merah-merah cari piti. Nampak dah? Nak kabarnya. Kalau mai, you love me, I love you. Suka sama suka. Oh kira you.
Kan sedap, tak payah merah. Merah muka cari peti. Nampak? Kan sedap. Nampak tak? Tapi oleh kerana Allah kata haram, tak pula nak kabarnya. Nampak tu? Jadi sabar kita di atas buat maksiat. Dan ketiganya sabar di atas musibah. Ada orang Tuhan uji. Macam Nabi Ayub, sakit. Tak ada siapa minta sakit, ada. Tak ada siapa sakit. Tak ada orang minta, ya Allah beri sakit, ada. Tak ada. Tapi ada kalanya Allah uji. Siapa pekat di antaranya penyakit kronik. Penyakit kronik. Dan kita kalau boleh ziarah orang yang sakit kronik ni, kabarlah ke dia. Berilah berita gembira dia. Kamu dipilih oleh Allah untuk shortcut masuk syurga Allah Ta'ala. Ingat malai, siapa kena barah, siapa kena hak penyakit-penyakit, hak yang berat-berat kronik ni, tapi jangan hak buatan kita pula. Kecil mana darah tinggi ni, hak buatan kita. Apa? Hak barah hang. Nak tu? Barah ke kanser ke ni, cuba pergi ziarah khabar ke dia, shortcut Tuhan untuk syurga Allah Ta'ala. Pedoman dia apa dia? Ni ada hujah. Hujah dia seorang perempuan hak yang kena penyakit sawang gila babi. Ni hadis sahih kan? Ada seorang perempuan kena penyakit imra'atun musri'atun. Perempuan hak yang kena sawang gila babi. Dia pergi jumpa Rasulullah. Ala tad'u li ya Rasulullah. Tolonglah doa hamba. Hamba ni mari musri'atun. Orang kena sawang gila babi Rasul. Tolonglah doa hamba biar sembuh penyakit ni Rasulullah. Kata Nabi, tak ada masalah kalau aku berdoa mu sembuh, tak ada masalah. Tapi in sabarti falakil jannah. Kalau mu sabar di atas sawang gila babi ni, mu boleh syurga Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut gitu, sawang gila babi ya Rasulullah, aku sabar tadi. Cuma seje Rasulullah, seje. Masa hamba sawang tu, nyemari tangan ni rabuk tudung. Rabuk tudung. Jadi orang tengoklah aurat hamba Rasulullah. Malulah Rasulullah. Tolonglah doa hamba, masa hamba sawang tu, biar hamba tak rabuk tudung hamba ni Rasulullah. Allah hebat tuan-tuan. Orang gila, sawang gila babi. Malu pakai tudung dia buka. Dah, lama benar sawang gila babi ni. Nampak tak? Dah semarah hamba kabar je. Apa? Kerut dahi. Cuba tengok molek tau. Lama hak nak tudung, tapi sihat molek dia dok kena sawang pun. Nampak tak? Orang hak sawang ni malu. Masa sawang tu dia rabuk tudung. Subhanallah. Nampak tak? Ni hadis hak yang sahih. Kita boleh kabarlah pada orang kena barah kanser, beri tahu pada dia, sabarlah tuan. Pasal apa? Mungkin Allah Ta'ala nak suruh tuan masuk syurga secara shortcut. Allah Rabbi. Pasal Nabi sebut, im sabarti falakil jannah. Mu sabar boleh syurga Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Tapi tak boleh pula, ya Allah berilah barah padaku. Tak boleh pula tu. Nampak tu? Dia kena faham malai. Tu dia. Jadi itulah dia antara benda yang boleh kita berkongsi pada malam ni insya-Allah. Maknanya banyak hak kita duk bincang takut mati puca takut tak tahu nak pegang apa. Mamba gitu. Hamba nak buat sinopsis. Yang pertamanya biar ada asalah keaslian kita orang Islam. Tak sama dengan orang bukan Islam, tak sama dengan orang munafik. Ni di antara perjuangan kita duduk atas muka bumi ni. Di antaranya. Supaya kita betul sungguh jadi Muslim yang sejati sungguh. Seperti mana yang digazet oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Yang keduanya, kita kena faham bahawasanya kita ni tak boleh buat kerja seorang. Kena ada amal jama'i. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini tak boleh buat seorang. Dia kena buat secara kolektif. Amal jama'i. Pasal itulah Nabi seawal Allah turun ayat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar. Sahabat bila turun ayat ni dengan ayat satu-satu kan. Innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sahabat bangun tanya, betul ke ayat ni turun pada kami wahai Rasulullah? Peristiharan Allah kepada kami yang akan menghuni syurga? Nabi kata ajal. Ya. Sahabat bangun takbir, Allahu Akbar. Langsung jadi Allah hebatlah. Pasal apa? Pasal mereka dijanji syurga oleh Allah, tak mati lagi pun. Allah Rabbi. Pasal apa? Mereka buat kerja secara kolektif, amal jama'i.
Abu Bakar pakak dengan Umar pakak dengan Osman pakak dengan Bilal pakak dengan Khabbab. Dia pakak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pakak erat dah sikit-sikit seorang, insya-Allah. Nampak tu. Itulah di antara yang boleh kita berkongsi pada malam ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kullu amin wa antum bi khairin, insya-Allah. Dan ambo nak beri amaran dengan malaik. Nak habis dah ni. Landing time dah. Siapa-siapa hak dok kebang 2-3 hari ni boleh cari lagi untuk kebang. Kalau boleh tolong pegang mazhab Abu Hanifah dan ditasahih dan diterjihkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, yang mengatakan korban itu wajib setiap tahun. Ambo suka pegang pada hak ni. Walaupun mazhab Syafi'i kata sunat muakkadah. Ambo harap, ambo mana-mana ngajar pun, ambo harap supaya pegang hak ni. Pasal apa? Pasal nak kabar pada Allah Ta'ala, kita bersyukur sepanjang tahun tu Allah Ta'ala beri nikmat dan rezeki pada kita. Kalau boleh dah, kalau boleh. Kalau tak boleh seorang pun, kalau boleh minta satu keluarga biar ambil juga sebahagian. Kalau boleh. Tu dia. Jangan lepaskan peluang ni, insya-Allah. Tu dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin min du'a'in la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin.